Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara untuk kita import data kita masuk ke dalam SPSS. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya iaitu Ailin binti Gamal, nometrik BP2411008. Mula-mula sekali, kita buka helaian kosong dalam SPSS. Sekarang kita berada di bagian variable view untuk masukkan semua pemboleh ubah. Pemboleh ubah pertama ialah jantina. Jadi, kita type jantina dekat ruangan name, lepas tu kita akan tekan enter. Kita boleh nampak automatic type dia jadi numeric. Selepas kita masukkan semua maklumat demografi, baru kita masukkan item soalan daripada Google Form pula. Contoh, kita namakan data tu sebagai TP1, TP2 dan seterusnya. Untuk item soalan ni, cara setting dia sama macam pemboleh ubah jantina tadi. Jenis type dia kan kita kekalkan je sebagai numerik, dan untuk bahagian values pula kita masukkan skala jawapan ikut kesesuaian soalan seperti skala Likert. Bagi jantina, type numerik ni sudah betul sebab kita akan masukkan kod nilai values untuk letak label nilai ni. Kita klik pada bahagian values, klik simbol tambah, kita letak 1 untuk lelaki dan 2 untuk perempuan. Lepas sudah siap, kita masukkan kedua-duanya dan klik OK. Lepas tu, kita masukkan sahaja data daripada Google Form tu yang kita sudah betulkan. Kita masukkan je kepada data view. Kita copy je, and then dia akan jadi begini. Okey, itu sahaja cara untuk masukkan data dan set variables pada bahagian pertama ni. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya lain untuk menerangkan langkah pembersihan data. Hai, seterusnya saya Nur Syahram tidak maksud dengan nomor matriks BP24110032 akan melakukan penyaringan data, pembersihan data dan juga compute. Pertama sekali kita akan lakukan penyaringan data, di mana kita akan tekan analyze dan kita akan cari descriptive statistik dan cari frekuensi, kemudian tekan. Apabila sudah berada dalam frekuensi, kita akan masukkan jantina, umur, fakulti, program, tahun pengajian, universiti, jenis universiti dan juga lokasi ke dalam kotak variabelnya. Kemudian kita tekan OK dan akan keluarlah jadual kegerapan seperti ini, iaitu statistik menunjukkan terdapat 50 data lengkap tanpa sebarang missing data, iaitu bagi jantina, umur, fakulti, program, tahun pengajian, universiti, jenis universiti dan juga lokasi. Okey, itu sahaja untuk penyaringan data. Seterusnya kita akan melakukan pembersihan data, di mana kita akan klik transform, lepas tu cari record into the same variable, dan di dalam kotak record pertama sekali kita akan masukkan data TP Malay ke dalam variable, iaitu kita masukkan TP2, TP4, TP6, TP8 dan TP10, kemudian klik Alt and New Value. Selepas kita klik tu, dia akan keluar tampilan seperti ini. Dan apabila keluar tampilan seperti ini, dekat Alt Value yang pertama kita tekan 1 dan New Value yang kedua kita letakkan 7. Untuk rekod pemboleh ubah yang lain, dekat Alt Value kita masukkan 2 dan dekat New Value kita masukkan 6 dan klik Add. Yang ketiga, dekat Alt Value kita letak 3 dan New Value kita letakkan 5 dan kemudian Add. Untuk pemboleh ubah yang seterusnya, dekat Alt Value kita letakkan 4 dan dekat New Value kita letakkan nombor 4 juga, kemudian Add. Kemudian untuk pemboleh ubah yang seterusnya, dekat Alt Value kita letakkan 5 dan New Value kita letakkan 3, kemudian tekan Add. Seterusnya, dekat Alt Value kita masukkan 6 dan juga New Value kita masukkan 2, kemudian Add. Akhir sekali, dekat Alt Value kita masukkan 7 dan New Value kita masukkan 1, kemudian tekan Add. Tekan Continue dan OK. Itu sahaja untuk pembersihan data. Akhir sekali, saya akan menunjukkan cara compute data. Pertama sekali, kita akan tekan transform dan cari compute variable. Apabila sudah keluar paparan seperti ini, kita akan pilih variable ataupun pemboleh ubah yang kita mau compute. Pertama, kita akan compute variable SWLS, di mana kita akan masukkan SWLS1, SWLS2, SWLS3, SWLS4 dan SWLS5 ke dalam numeric expression. Seterusnya, di target variable kita namakannya SWLS dan kemudian tekan OK.
inilah data tadi yang kita compute untuk SWLS. Kemudian kita akan compute data untuk target variable ekstraversi, di mana kita akan masukkan data TP1 dan TP6 ke dalam numeric expression dan tekan OK. Hasil compute-nya akan keluar di sini bagi data ekstraversi tadi. Ketiga, kita akan compute target variable bagi kebersetujuan, di mana kita akan masukkan TP2 dan TP7, kemudian klik OK dan hasilnya akan keluar seperti ini. Keempat, kita akan compute target variable bagi keberhematan, di mana kita akan masukkan TP3 dan TP8. Kemudian klik OK dan hasil compute-nya akan keluar seperti ini. Kelima, kita akan compute target variable kestabilan emosi, yaitu kita akan masukkan TP4 dan TP9. Akan tetapi di sini saya tidak dapat menekan OK kerana saya lupa mendekatkan jarak ejaan kestabilan emosi. Tetapi selepas didekatkan, kita akan dapat klik OK. Kemudian, hasil compute bagi kestabilan emosi tersebut akan keluar seperti ini. Akhir sekali, kita akan compute variable bagi keterbukaan kepada pengalaman, di mana kita akan masukkan TP5 dan TP10 ke dalam numeric expression dan klik OK. Kemudian, hasilnya akan keluar seperti ini untuk keterbukaan kepada pengalaman. Sekian itu sahaja daripada saya. Bagian seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya. Salam sejahtera, nama saya Selina Leming. Saya akan menerangkan bagaimana untuk menggunakan statistik deskriptif. Pertama sekali kita klik Analyze, Descriptive Statistik dan Select Deskriptif dan select all variable dan klik OK. Selepas ini klik Analyze, Descriptive Statistik dan klik Explore. Untuk dependent list, klik SWS. Untuk factor list pula, select lokasi, klik statistik, make sure tick outliers dan percentiles, klik continue. Untuk plots, tick histogram dan klik continue dan klik OK. Kita cek. Untuk convert ke Z-score pula, klik Analyze, klik Descriptive dan klik Descriptive, tick Save Standardized Values as Variables dan klik OK. Lepas itu kita cek semua data. Oke, itu saja. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya untuk menerangkan ANOVA. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Khadijah binti Abdullah, nomor metrik BP 24160367. Hari ini saya akan menunjukkan cara analisis output untuk ANOVA sehala. Pertama, kita akan tekan Analyze. Lepas itu, kita akan tekan Compare Means and Proportion dan tekan One Way ANOVA. Untuk data, kita akan masukkan dekat dependent list dan factor. Untuk dependent list, kita masukkan data keterbukaan kepada pengalaman. Kita tekan dan masukkan. Untuk factor, kita masukkan data untuk tahun pengajian. Kita tekan dan masukkan. Untuk menu di tepi, untuk post hoc, kita akan tekan bahagian shelf, tekan continue. Untuk option, kita akan tekan descriptive, homogeneity of variance test dan means plot. Lepas itu kita tekan continue. Untuk
yang ini kita tidak perlu tekan apa-apa. Begitu dengan Bootstrap, kita tidak perlu tekan apa-apa. Selepas masukkan kedua data, kita akan tekan OK dan keluarlah the output untuk one way ANOVA. Kita ada descriptive, test homogeneity of variance, ANOVA, ANOVA effect size, post hoc test, multiple comparison, homogeneous subset, dan means plot. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syairah Atika binti Bajau, memegang nombor matriks PP 24110177, akan meneruskan pembentangan ini bagi bahagian regresi mudah. Baiklah, analisis regresi ini digunakan untuk menunjukkan hubungan dan pengaruh antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar. Okey, yang pertama sekali, untuk bahagian regresi ini kita pergi analyze, kemudian kita klik regression dan klik linear. Seperti yang kita lihat di sini, kita akan mendapati terdapat dua bahagian, iaitu dependent dan independent. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, kita mau mencari pemboleh ubah bebas iaitu independent variable dan pemboleh ubah bersandar dependent. Untuk bahagian dependent, kita klik pada kestabilan emosi, dan independent pula kita klik ekstraversi, kebersetujuan dan keberhemaan. Setelah ketiga-tiga itu telah dimasukkan di bahagian independent, kita pergi ke statistik. Di bahagian statistik ini, pastikan kita telah klik estimate dan model fit dan klik pada button continue. Kemudian kita masuk pula ke bahagian plot. Di sini kita nampak ada dua bahagian juga, iaitu ruangan Y dan ruangan X. Di ruangan Y kita masukkan ZRESID, dan manakala bahagian X pula kita masukkan ZPRED. Lepas tu jangan lupa untuk klik normal probability plot. Kemudian barulah kita klik continue. Dan pastikan method adalah enter. Dan apabila kesemuanya telah diisi, kita klik OK. Dan keluarlah kesemua yang telah kita minta tadi. Dan di sini kita akan nampak apa yang kita minta sebenarnya tadi, seperti jadual, plot dan sebagainya. Dengan berakhirnya bahagian saya ini, maka itu sahaja pembentangan kami pada kali ini. Sekian dan terima kasih.